السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram. Itu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis yang ke 1119 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam, muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan daripada umatku terhadap apa yang mereka bercakap di dalam hatinya, selama mana mereka tidak melakukan ataupun mengucapkannya. Hadis ni muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini dalam bab talaq, kerana beliau ingin menceritakan kepada kita bahawasanya apa yang disebut oleh ulama fiqh, orang yang ada keinginan nak cerai bini dia dalam hati, tetapi dia tidak melafazkan cerai, maka bini dia belum lagi tercerai. Kerana syarat untuk menjatuhkan talak adalah mesti perkataan keluar daripada mulut si suami ataupun tulisan. Tu tulisan pun ada syarat-syarat dia. Jadi hanya semata-mata dalam hati ia tidak menjatuhkan talak. Dok balah dengan bini dalam hati, dah tahu dah berapa puluh kali dah menyebut dalam hati dia menceraikan bini dia, tapi dia tidak melafazkan dengan mulut, dia tidak menulis apa hak yang ingin ataupun apa hak yang hadir dalam hati dia, maka kata ulama tidak jatuh talak tersebut berdasarkan kepada hadis ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaaf daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apa yang diucapkan oleh hatinya. Maksudnya benda hak yang duduk dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala maaf selama mana dia tidak lakukan dan selama mana dia tidak ucapkan apa hak yang ada dalam hati. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis ini dia sebenarnya bukan perbincangan khusus bab talaq. Bahkan semua benda hak yang terlintas dalam hati secara umumnya belum lagi dikirakan satu kesalahan. Melainkan apabila orang tu mengucapkan apa hak yang terlintas dalam hatinya ataupun dia melakukan apa hak yang terlintas dalam hatinya. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala diuji dengan lintasan-lintasan syirik. Duduk dalam hati diuji dengan lintasan-lintasan syirik. Nitah bak tu, nitah bak ni dalam hati. Ataupun dalam hati ada lintasan-lintasan hati untuk melakukan maksiat, lintasan. Nak buat tu, nak buat ni, mari nitah dalam hati. Adakah dikirakan kesalahan? Jawapannya tidak. Usah kata maksiat biasa, bahkan kalau lintasan syirik sekalipun dia tidak dikirakan satu kesalahan. Sebab bukan ikhtiar dia, bukan pilihan dia lintasan-lintasan tersebut. Tapi dengan syarat jangan dia ucapkan lintasan syirik yang ada dalam hati, jangan dia ikut dengan perbuatan apa yang terlintas dalam hati itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sana ada amalan-amalan yang dilakukan oleh hati. Ini perlu kita kena tahu, amalan-amalan yang dilakukan oleh hati walaupun tidak dilafazkan dengan mulut, walaupun tidak diterjemahkan dengan perbuatan, tetap dihukum, tetap dikira satu kesalahan. Sebagai contoh, seseorang itu mengerjakan sembahyang, mengerjakan ibadat-ibadat tertentu, tetapi dalam hati dia penuh dengan riak. Seorang yang melakukan kebaikan-kebaikan tertentu, dalam hatinya ada sifat ujub, ada sifat kagum diri. Baik, maka itu adalah amalan-amalan hati yang tetap dikirakan kesalahan, yang walaupun dia berada di dalam hati. Kemudian hadis berikutnya, perbuatan yang lupa, keliru dan orang yang dipaksa. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yathbut. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan daripada umatku tentang tersalah, terlupa dan perkara-perkara yang dipaksa kepada mereka untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim An-Naisaburi. Namun Imam Abu Hatim mengatakan masih belum terbukti kesahihannya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis, antaranya adalah Imam Ibnu Majah, Imam Hakim An-Naisaburi. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini tidak sabit, namun ramai di kalangan ulama hadis menilai hadis ini sabit. Okey, tak apalah, kita tak bincanglah khilaf di kalangan ulama hadis. Yang penting di sana ada beberapa orang ulama hadis yang mu'tabar, yang dipercayai, yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sabit. Baik. Jadi apakah maksud hadis ni? Maksud hadis ni adalah Allah Ta'ala memaafkan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang terjadi dengan tersalah. Silap weh, dimaafkan. Ya, contoh, pernah kita buat contoh dah sebelum daripada ni. Kita keluar daripada masjid lepas sembahyang isyak, kita sahut lipas, kita ingat lipas kita, buat balik di rumah. Esok baru sedar, lah tukar bahan lipas orang dok setara masjid. Dosa ke dok? Dok dosa. Sebab benda? Sebab berlaku dalam keadaan tersalah. Bukan sengaja. Kalau turun, lipas aku buruk dah lama dah.
Oh, ni lipas sama lipas aku baru sikit Bahan lipas baru lah. Tu tak boleh, hak tu sengaja. Hak tu haram, hak tu berdosa. Hak tu berdosa tu, curi dosa besar tu. Hak tu tak boleh. Hak ni silap. Nak wan ni. Silap lipas ada setengah hak silap motor tu. Ada. Dan motor duduk banyak-banyak duduk. Lepas tu kuci pula, kuci luh lah ke. Cocoh kuci pakai hidup balik. Esok tengok nombor pelik lain. Kok mana pula? Bila pula aku tekun nombor pelik? Bahan motor orang lain tak setarang. Baik. Pernah juga berlaku. Jadi motor lama-lama lah, motor baru tak gitu, ni motor lama-lama. Baik, nak cerita kan ni? Kalau benda tu berlaku dalam keadaan khata' tersalah, maka ia dimaafkan. Sama juga terlupa, ia dimaafkan. Kita terlupa dalam semayang, hak paknya buat 5, dimaafkan. Hak sepatutnya kena rokok dulu, punya bahan serujuk dulu. Banyak sangat mikir dalam kepala. Sebagai contoh, salah, dimaafkan. Cuma walaupun dimaafkan, tapi dia ada hukum yang teratur. Maksudnya hukum hak yang lahir daripada apabila terjadi perkara tersebut. Sebagai contoh, hak lipas, hak yang kita buat balik lipas orang saat ni, ada hukum yang terjadi apabila berlaku perkara tersebut. Memang dia tu dimaafkan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala kata, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Tuhan kami. Tengok Allah Ta'ala ajar kepada kita berdoa. Wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan menghukum kami, in nasina aw akhta'na, jika kami tersilap, terlupa, ataupun kami tersalah. Baik. Jadi Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sudut dosa ada, tapi ada hukum yang berlaku apabila terjadi perkara tersebut. Jadi kena pulang balik selipar orang. Jangan pula rezeki aku dah ni. Jangan buat gitu. Tak boleh gitu. Kena pulang balik selipar orang, kena pulang balik motor orang. Tapi kalau bab semayang, dia ada hukum-hukum yang dibincangkan dalam bab ibadat solat yang kita belajar dalam kitab fiqh. Baik. Dan hak yang ketiganya, perkara hak yang mereka itu dipaksa. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini dalam bab talaq. Kerana beliau ingin menyatakan kepada kita bahawasanya di sana ada ulama-ulama fiqh menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak jatuh talaq. Tidak jatuh talak apabila seorang lelaki itu dipaksa untuk mengucapkan talak. Orang lelaki itu dipaksa untuk mengucapkan talak dan cukup syarat-syarat paksaan, maka tidak jatuh talak. Ini pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau seorang lelaki dipaksa untuk menceraikan isteri dia, orang yang memaksa dia saat ni itu memang mampu untuk mendatangkan mudarat kepada dia. Kemudian dalam keadaan dia terpaksa, dia pun melafazkan talaq, maka tidak jatuh talaq isteri dia. Ini pandangan majoriti ulama berpandukan kepada hadis ini. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري. Daripada Abdullah bin Abbas telah mengatakan bahawa apabila seorang bersumpah tidak akan menggauli isterinya, bukanlah dianggap sebagai sesuatu. Lalu Ibnu Abbas membacakan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat teladang yang baik bagimu. Wali muslimin idza harrama ar-rajulu 'alaihi imra'atahu fahiya yaminun yukaffiruha. Menurut riwayat Imam Muslim melalui Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan bahawa apabila seorang lelaki bersumpah tidak akan mencampuri isterinya, maka perkara itu dianggap sebagai sumpah yang harus dia bayar kifaratnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam bab ni, dia nak menceritakan kepada kita tentang lafaz-lafaz
yang apabila digunakan lafaz ini kepada isteri, dia tidak jatuh tolak. Apabila digunakan lafaz ini kepada isteri, dia tidak jatuh tolak. Okey. Kita kena cerita dulu. Ni benda yang cukup penting dalam kita belajar dalam bab talaq. Dalam bab talaq ataupun dalam bab talaq, kita ada lafaz sarih. Kita ada lafaz kinayah. Ataupun kalau kita nak bagi kepada lebih panjang lagi, kita boleh bagi kepada 3. Yang pertamanya lafaz sarih, yang keduanya lafaz kinayah, yang ketiganya bukan lafaz sarih dan bukan lafaz kinayah. Kita bagi kepada 3. Lafaz sarih ni benda, suatu kalimah, suatu lafaz, suatu ucapan yang tidak boleh difahami daripada ucapan tersebut melainkan menjatuhkan tolak isteri. Itu lafaz sarih. Suatu lafaz yang tidak boleh difahami melainkan untuk menjatuhkan tolak kepada isterinya. Itu lafaz sarih. Setiap lafaz yang tidak boleh difahami selain daripada menjatuhkan tolak, bahkan lafaz itu hanya digunakan untuk menjatuhkan tolak isteri, maka itu dinamakan sebagai lafaz sarih. Baik. Lafaz sarih, kita kena ingat, tidak perlu kepada niat. Cukup tubik lafaz yang sarih daripada mulut si suami untuk menjatuh lafaz sarih yang dapat difahami daripada lafaz tersebut hanya menjatuhkan tolak isteri dia. Baik. Maka tertolaklah isteri dia, sama ada niat ataupun tidak. Tidak disyaratkan ada niat. Lafaz sarih tidak disyaratkan ada niat. Kalau dia tu orang yang sedar, orang hak yang warah, orang hak yang sedar, maka apabila keluar lafaz yang sarih daripada mulut dia, maka jatuh tolak isteri dia tanpa perlu tanya niat ataupun tidak. Gurau ke tak gurau, sama. Abang gurau je. Abang gurau sebab abang tengok berlakon dalam TV. Abang gurau tu apa kata tak ke bini abang gurau je. Gurau ke tak gurau ke, jatuh tolak isteri. Kita bincang dah hadis sebelum daripada ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd." 3 perkara serius jadi serius, gurau pun tetap jadi serius. Yang pertama kata Rasul, an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Nikah, talaq, rujuk'. Hak ni serius, jelas jadi serius, gurau pun tetap jadi. Ni kita kena faham. Okey, yang pertamanya lafaz sarih. Yang keduanya lafaz kinayah. Lafaz kinayah, maksudnya lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni adalah satu kalimah, suatu lafaz yang boleh difahami untuk menjatuhkan talak kepada isteri dan boleh difahami kepada perkara yang lain. Boleh difahami menceraikan isteri, boleh difahami untuk perkara yang lain. Kalau lafaz tu boleh digunakan untuk menceraikan isteri dan boleh digunakan untuk selain daripada menceraikan isteri, lafaz tu lafaz mana nama dia? Lafaz kinayah. Seorang lelaki ketika dia mengucapkan lafaz tersebut, lafaz kinayah, tidak jatuh talak melainkan dia qasad untuk menjatuhkan talak. Kalau dia tak qasad, tak jatuh talak. Dia qasad baru jatuh talak. Maka di sini perlu kepada taqwa. Perlu kepada benda? Kepada taqwa. Sebab kadang-kadang masa dia ucap saat itu ada dah niat untuk menjatuhkan talak. Tapi tekoh katanya, tekoh nak buat pengesahan lafaz talak, dia pusing kau lain pula. Tak ada niat lah, macam-macam. Hal tu perlu kepada benda? Perlu kepada taqwa. Setiap orang beriman, setiap orang Islam kena ada sifat taqwa. Sebab itulah setiap Jumaat Tok Khatib duk pesan semua 2 kali. Khutbah pertama, ittaqullah. Khutbah kedua, ittaqullah. Tok Khatib silap tak baca ittaqullah, tak sah khutbah dan tak sah Jumaat. Kerana berpesan dengan taqwa dalam khutbah yang pertama, khutbah yang kedua adalah rukun bagi khutbah. Sekiranya ditinggalkan rukun, khutbah tak jadi, sembahyang Jumaat pun tak jadi. Setiap minggu wajib Tok Khatib kena pesan taqwa. Setiap orang beriman kena ada sifat taqwa. Jadi kalau tak ada taqwa, walaupun ucap
benda kinayah dan niat untuk menjatuhkan talak, dia boleh pusing dengan kod lain. Tak ada niat apa semua sekali. Jadi kita sendiri hak yang kena ada sifat taqwa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang ketiga. Lafaz ni bukan lafaz kinayah dan bukan lafaz sarih. Lafaz ni tidak digunakan untuk mentolakkan isteri. Itu lafaz yang bukan kinayah dan bukan lafaz sarih. Aku tak mau makan nasi. Tak mau makan nasi, tak mau minum air, tak mau naik kereta. Dalam hati niat jatuhkan tolak isteri. Tak jadi gitu. Sebab lafaz tu bukan lafaz untuk menjatuhkan tolak kepada, tidak digunakan untuk menjatuhkan tolak kepada isteri. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawasanya apabila seorang lelaki dia mengharamkan isteri dia, tak ada benda. Itu maksud dia. Kalau dia mengharamkan isteri dia, tak ada benda. Maksud dia kata haram mu atas aku. Dia kata kepada bini dia gitu. Haram mu atas aku. Tak ada benda. Itu hadis yang pertama. Lepas tu dikata hadis yang kedua, perkataan tersebut adalah sumpah yang wajib kepada lelaki yang mengucapkan perkataan tersebut, kena bayar kifarat sumpah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dua hadis ni, ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Tetapi walaupun perkataan Abdullah bin Abbas, hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas menyebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu ikutan yang elok. Jadi maksudnya walaupun perkataan dia tapi dia ada kait dengan Rasulullah. Lagu mana Rasulullah menjadi ikutan yang elok? Kita kena cerita sikit. Nabi SAW ada hadis, tak silap ingat riwayat Imam An-Nasai, yang mana Nabi SAW ada seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh seorang raja. Nama dia adalah Maryah Al-Qibtiyah. Yang Rasulullah SAW dapat anak namanya Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Jadi apabila Rasulullah seorang raja Mesir bagi kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW jadikan Maryah sebagai gundik Nabi SAW. Halal Maryah kepada Rasulullah. Isteri Rasulullah ada hak, masa dia dah orang puan, masa dia dah adalah sifat cemburu. Antaranya Aisyah, Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Jadi Aisyah dengan Hafsah ni bunyi sokmo kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Maryah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Maryah atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengharamkan Maryah ke atas diri Rasulullah. Maka turun ayat dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Surah At-Tahrim. Allah Taala turun ayat, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa mu mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, mu nak cari redha isteri-isterimu. Lepas tu Allah Ta'ala kata wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi mana? Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, qad faradallahu lakum, Allah Ta'ala telah menjelaskan bagi kamu tahillata aymanikum, cara untuk merungkaikan daripada sumpah-sumpah kamu, iaitu dengan bayar kafarah sumpah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk merungkaikan sumpah ini dengan cara membayar kifarat sumpah. Baik. Kemudian hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas, dia kata kena bayar kifarat sumpah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak cerita daripada sudut pandangan ulama fiqh pula. Ulama fiqh berbeza pandangan dalam menetapkan lafaz kalau sekiranya diucap oleh suami, mung, dia kata kepada bini, mung haram atas aku, haram atas aku, mung haram, mung diharamkan ke atas aku. Dia kata lagu tu kepada isteri dia.
Baik, ulama fiqh berbeza pandangan. Okey, kita tengok daripada sudut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perkataan seorang lelaki kepada isterinya, mung diharamkan kepadaku, haram mung atas aku. Dia kata gitu. Bahasa Terengganu kata gitu, haram. Dia tak kata haram, bahasa Terengganu kan haram. Haram mung atas aku. Contoh dia kata kepada bini dia lagu tu. Baik. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Perkataan tersebut boleh digunakan untuk tolak isteri. Sebab seorang apabila ditolak isteri dia, isteri jadi haram dah atas dia. Dan boleh juga digunakan bukan untuk tolak isteri. Baik, jadi lafaz mung diharamkan ke atasku, haram aku atas mung, ialah satu lafaz yang boleh digunakan untuk tolak isteri dan boleh juga digunakan bukan untuk tolak isteri. Maka lafaz itu termasuk dalam lafaz kinayah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika suami mengucapkan lafaz tersebut, haram mung atasku, maka kena tengok kepada niat. Kalau suami niat untuk menjatuhkan tolak isteri ketika dia melafazkan perkataan tersebut, maka jatuh tolak isteri dia. Kalau dia berniat ketika dia melafazkan lafaz tersebut untuk mengziharkan isteri, maka isteri dia terzihar. Zihar ada satu bab kan. Dia menyamakan, asal secara mudahnya, dia menyamakan ataupun dia mengharamkan isteri dia ke atas diri dia dengan dia menyamakan isteri dia dengan orang-orang yang haram nikah dengan dia. Baik. Jadi dia tengok kepada niat. Kalau sekiranya dia tidak berniat untuk mengharamkan isterinya, kalau dia tidak berniat untuk dia tidak berniat untuk mentolakkan isteri dia, dia tidak niat untuk mengziharkan isterinya, maka tak ada benda isteri dia dak jatuh talak. Dah haram isteri dia, dak haram pun. Dah benda yang perlu dia kena buat. Pandangan sebahagian daripada ulama fiqh, wajib dia kena bayar kafarah. Kafarah mana nama dia? Kafarah sumpah. Wajib kena bayar kafarah sumpah. Di sana ada hadis. Sebab hak ni hukum dia seperti hukum nazar. Dia bukan nazar, tapi hukum dia seperti hukum nazar. Di sana ada hadis. Nabi SAW bersabda, kafaratun nadhri kafaratul yamin. Kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Dan kifarat sumpah lagu mana? Hak yang dia kena bayar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, orang hak yang bersumpah, lepas tu kalau dia langgar sumpah dia, hak yang wajib kepada dia adalah it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dhalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, beri makan kepada 10 orang fakir miskin daripada makanan hak yang biasa. Kita bagi makan kepada keluarga kita ataupun bagi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Itu maksud it'amu 'asharati masakin. Lepas tu yang keduanya bagi pakaian. Lepas tu ataupun memerdekakan hamba. Kalau tidak mampu maka berpuasa selama 3 hari. Itu dia bagi kafarah sumpah. Dia kena bayar kafarah sumpah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi hak yang perlu kita kena sebut juga, hak yang perlu kita kena tahu hukum juga, saat ni dia mengharamkan isteri dia. Ada pula orang dia mengharamkan makanan. Ni musim perang dengan Israel ni. Orang umat Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan, memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin, di bumi Gaza, dalam berhadapan dengan Yahudi yang zalim walaupun dibenci. Doa kita dibenci oleh orang-orang kafir, tapi kita tidak ikut sama sekali orang kafir sebab kita ada prinsip, kita ada agama yang perlu kita kena pegang. Sebenarnya bukan isu Palestin, sebenarnya isu umat Islam, termasuklah kita. Bukan isu Palestin saja, bukan sebenarnya isu umat Islam. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita mesti kena berusaha untuk menunjuk bahawasanya kita bersama dengan saudara-saudara kita di bumi Palestin, di bumi Gaza. Sekurang-kurangnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Ni ambil contoh je. Sebab buat contoh ni ada orang ada buat contoh ni benda yang berlaku sungguh. Jadi orang tu oleh kerana nak marah sangat kepada Yahudi yang buat zalim kepada umat Islam di sana, maka dia bersumpah. Dia bukan sumpah. Dia kata gini,
Lepas daripada ni, haram atasku makan makanan tertentu. Hak yang keluar orang, hak yang ada kaitan dengan Yahudi. Ada makanan-makanan tertentu yang ada kaitan dengan Yahudi. Bisnes dia apa semua sekali, dia mengharamkan ke atas dia. Haram aku makan benda ni, lepas dia ni. Dia kata gitu. Okey, sebenarnya ada hukum. Dah apa ni? Boleh makan ke tak lepas dia tu? Sudah. Kalau ingin makan, ada kena bayar kafarah sumpah ataupun tidak. Baik. Dalam bab ni, muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dikata haram atasku makan makanan ni, ulama berbeza pandangan. Adakah dianggap lara ataupun tidak dianggap lara? Sebagian ulama dia menganggap bahawasanya perkataan tersebut lara, tak perlu bayar kifarat benda. Dia boleh makan walaupun dia ucap haram atasku makan makanan ni. Namun sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan bahawasanya sekiranya dia makan juga, maka ketika itu wajib dia kena bayar kifarat sumpah. Okey, ada khilaf di kalangan ulama dalam bab ni. Baik, yang kita cerita tadi adalah bab cerai isteri. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna ibnatal Jawn lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi mink qal laqad 'udhti bi'azim ilhaqi bi ahlik rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah menceritakan bahawa anak perempuan Al-Jawn ketika dimasukkan ke bilik Rasulullah dan baginda sallallahu alaihi wasallam mendekatinya, lalu beliau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu. Dia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu. Dia kata kepada Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu telah meminta perlindungan kepada yang maha besar. Sekarang pulanglah ke rumah keluargamu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Ada seorang perempuan yang pernah dikahwinkan oleh, yang pernah Rasulullah berkahwin dengan dia. Dia ni dikenali sebagai anak perempuan kepada Jawn. Ada tak silap ingat nama dia Amrah, tak silap ingat nama dia Amrah. Tak silap ingatlah. Cuma kena cek balik, aku lupa nama dia benda. Jadi lepas daripada dia berkahwin dengan Rasulullah, sebelum berjumpa dengan Rasulullah, ada orang khabar kepada dia, orang khianat ke dia. Dia kata kalau mu nak dapat lebih dengan Rasulullah, mu nak dapat istimewa daripada Rasulullah, kat gini mu jumpa mu kata gini. Orang ajar ke dia. Orang ajar pun tak apa nak cerdik juga. Khianat. Dia ajar gua ni. Dia kata aku berlindung dengan Allah daripada mu. Mu kata gitu. Jumpa Rasulullah, aku berlindung kepada Allah daripada mu. Minta berlindung dengan Allah daripada Rasulullah. Baik. Kemudian apabila Rasul masuk jumpa dengan dia, dia pun ucap benda tu. Aku berlindung kepada Allah daripada mu. Dia sebenarnya kita kena minta berlindung daripada benda yang buruk. Contoh kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Ni dia berlindung kepada Allah daripada Nabi. Baik. Jadi kejut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mu telah meminta perlindungan dengan hak yang maha besar. Hak yang memang patut diminta perlindungan. Tak apa kalau gitu kau balik rumah keluarga mu lah. Itu maksud dia. Balik rumah keluarga mu. Baik. Kita nak ceritalah sikit tentang orang puang ni. Jadi orang puang ni, orang tipu dia, orang hak yang buat gurau dengan dia. Tapi dia jenis betul, dia kata sungguh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas dia. Lepas daripada nikah dah setuh dia lepas dia. Jadi orang puang hak yang lagu ni memang tidak layaklah untuk menjadi ummul mukminin. Ibu kepada orang beriman sebab kurang cerdik. Benda hak lagu tu pun dia tak faham. Memang tidak layaklah untuk menjadi benda ibu kepada orang-orang yang beriman. Ibu kepada orang beriman mesti kena cerdik. Baik. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut hadis ni dalam bab talak benda. Dia nak khabar kepada kita perkataan awak baliklah ke rumah keluarga awak adalah lafaz yang boleh digunakan untuk menjatuhkan talak. Tapi lafaz ni dinamakan lafaz kinayah. Maksud lafaz kinayah, kalau diucapkan lafaz ini kepada isteri dengan qasad untuk menjatuhkan talak, maka jatuh talak.
Lafaz ni adalah lafaz kinayah, bukan lafaz sarih. Buktinya ada dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk ada 3 orang sahabat Rasulullah, bukan orang munafik, sahabat orang yang rapat dengan Rasulullah, tidak bersama dengan Rasul dalam peperangan tersebut. Dipendekkan cerita, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik di Madinah, orang-orang yang tertinggal ni, golongan munafik, pakak cari khabar alasan kepada Rasulullah gini-gini, sebab tu tak pergi apa, pakak khabar alasan lah. Hak ni pula dikali kata nak cari alasan, aku boleh cari alasan, tapi malah nak pelawak, royak benar-benar. Jadi apabila royak benar-benar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan hukum Allah Taala kepada mereka. Antaranya adalah Rasul suruh pulau. Tak payah cakap dengan dia apa semua sekali. Last sekali Rasul dakwi bini duduk sekali, bukan suruh cegah. Dakwi bini duduk sekali. Kemudian apabila dakwi duduk sekali, dia pun khabar kepada bini dia, gitulah balik, mung pergi balik rumah ayahmu. Bukan cegah, baliklah rumah ayahmu. Perkataan sama juga, ilhaqi bi ahlik, digunakan oleh sahabat tersebut. Baliklah jumpa rumah ayahmu, rumah keluargamu. Lepas tu, lepas daripada turun ayat yang menyatakan penerimaan taubat kepada mereka, maka bini-bini dia pakak balik semula ke dia tanpa melakukan rujuk. Ini bermakna dia tidak cegah bini dia. Baik, jadi lafaz ilhaqi bi ahlik, mungkin balik ke rumah keluargamu, lafaz ini boleh digunakan untuk menjatuhkan talak, dan lafaz ini boleh digunakan bukan untuk menjatuhkan talak. Jadi kalau lafaz yang begitu keadaannya, maka lafaz itu dinamakan sebagai lafaz kinayah. Ucapan tersebut tidak menjatuhkan tolak isteri, ataupun isteri tidak jatuh tolak, melainkan apabila ada qasad untuk menjatuhkan tolak isteri ketika mengucapkan lafaz tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa ba'da nikah wa la itqa illa ba'da milk. Rawahu Abu Ya'la wa sahhahu al-Hakim wa huwa ma'lul. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada talak kecuali sesudah nikah. Tak ada talak melainkan setelah daripada nikah. Dak nikah lagi cerai dah jadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Sesungguhnya talak ini adalah milik bagi orang yang memegang betis perempuan. Kinayah daripada jima'. Orang hak yang boleh jima' perempuan itu, dia hak yang berhak untuk menjatuhkan talak. Jadi sebelum daripada nikah dia nak talak. Sebelum nak nikah duk tunah baru dak nikah lagi. Nyebalah, aku ceramu, kata dia. Balah nya tu bit dapat cerai dak sekarang. Orang mari tanya pula, dah jatuh lah tolak bini tunang saya. Jatuh tolak mana budak nikah lagi. Ada jatuh tolak, dah jatuh dak tunang. Tunang dak jatuh. Dia tunang ni hanya perjanjian untuk nikah je, dak kira tu. Jadi sama juga ni tolak bini orang. Dak tu kok. Tolak bini orang. Bini si mamak tu aku tolak dia, tolak 3. Tak jadi juga. Sebab tolak ni mesti selepas daripada nikah. Tu kita kena faham. Sama juga kalau sekiranya saat ni kita kata tolak hak selalu, dia ada selagi taklik tolak. Dia belum nikah ditaklik dah. Aku kalau aku nikah dengan dia, maka aku nikah dengan, sekiranya aku nikah dengan dia, maka jatuh tolak 1. Dia dak nikah lagi. Dia taklik tolak. Sekiranya aku nikah dengan dia, maka jatuh 1 tolak dia. Gila kat mana awak taklik gitu? Kita buat contoh je ni. Baik. Maka apabila dia nikah dengan perempuan tersebut, adakah jatuh tolak? Jawapannya tidak. Sebab dia? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa ba'da nikah. Tidak ada talak melainkan setelah daripada perkahwinan. Sama juga tidak ada memerdekakan hamba kecuali sesudah memilikinya. Tak milik lagi hamba ni dululah. Tak jadi, tak lagi beli lagi hamba. Aku merdeka dah hamba ni, bukan hamba milik dia. Tak jadi. Tak jadi pemerdekakan hamba tersebut. Kemudian
Katanya wa akhrajahu Ibnu Majah 'anil Miswar bin Makhramah mithlahu wa isnaduhu hasan lakinnahu ma'lulun aidan. Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis ini daripada Miswar bin Makhramah dengan sanad yang hasan, tetapi hadis ini juga dinilai lemah oleh sebahagian daripada ulama hadis. Tetapi sebahagian ulama hadis yang lain melihat ada beberapa jalur sanad yang boleh saling menguatkan di antara satu sama lain, maka hadis ini naik kepada hadis hasan. Kemudian wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhra li ibni adam fi ma la yamlik wa la 'itqa lahu fi ma la yamlik ولا طلاق له فيما لا يملك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah pertemuan kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.